Salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Ramai peminat saya mencadangkan saya mengeluarkan video dalam bahasa Malaysia untuk memberi pencerahan kepada beberapa isu mengenai vaksin yang sering disalahfahamkan. Mudah-mudahan video ini sedikit sebanyak dapat menangani masalah vaksin hesitancy atau keraguan terhadap vaksin di Malaysia. Jom. Kita ambil contoh di Norway di mana ada laporan bahawa terdapat 33 orang berusia 75 tahun ke atas dan menghidap penyakit kronik mati setelah menerima dos pertama vaksin COVID-19. Setelah diteliti, didapati pula sebelum adanya wabak COVID-19 ini, kira-kira 45 orang tua mati setiap hari di Norway. Paling penting, tiada pertambahan kematian di antara golongan warga emas di Norway setelah program vaksinasi COVID-19 dijalankan. Ini membawa saya kepada satu konsep penting yang ingin saya ketengahkan, iaitu correlation is not causation. Jika insiden A dan insiden B berlaku serentak atau insiden A berlaku dahulu dan sejurus kemudian insiden B berlaku, tidak semestinya bermaksud insiden A menyebabkan insiden B. Saya beri contoh. Jika terdapat seorang peminat Manchester United memakai seluar dalam merah dan malam itu Manchester United menang perlawanan, tidak bermaksud seluar dalam merah menyebabkan Manchester United menang. Ini hanya adalah kebetulan. Hakikatnya, Manchester United menang sebab mereka bermain lebih hebat daripada pasukan lawan atau kerana referi kayu. Dan ini dibuktikan lagi apabila sebelum perlawanan sengit dengan Liverpool, contohnya, pengurus Manchester United Ole Gunnar Solskjaer tidak akan menelefon semua peminat mereka untuk memastikan mereka semua memakai seluar dalam merah. Setakat ini, tiada bukti bahawa vaksin membunuh orang tua. Correlation is not causation. Ini adalah salah faham yang amat ketara khususnya di kalangan ibu bapa yang anak mereka berada dalam spektrum autisme. Pada tahun 1997, seorang doktor British, Andrew Wakefield, menerbitkan kertas kajian yang mencadangkan bahawa vaksin MMR menyebabkan kanak-kanak mendapat autisme. Setelah diteliti, kertas kajian tersebut didapati mempunyai banyak keraguan, kecuaian dan penipuan dan akhirnya dilupuskan dari jurnal The Lancet. Si Andrew Wakefield ni pula dilucutkan lesen perubatannya dan dibuang kerja. Ramai lagi kajian yang dilakukan oleh para saintis bertauliah yang kemudiannya membuktikan bahawa tiada kaitan antara vaksin MMR dan autisme. Memang ada kanak-kanak yang menunjukkan simptom autisme yang juga telah menerima vaksin MMR. Tetapi harus diingatkan juga, correlation is not causation. Dan peratus kanak-kanak yang mendapati autisme setelah menerima vaksin adalah sangat kecil. Isu ini dijadikan kebimbangan apabila terdapat vaksin yang menggunakan kaedah mRNA untuk mewujudkan antibodi di dalam badan kita. mRNA ini adalah resepi untuk sel badan kita membuat protein yang sama seperti protein di permukaan virus COVID-19. Protein permukaan inilah yang badan kita akan cam dan menghasilkan antibodi yang bakal menyerang jika kita dijangkiti virus COVID-19 kelak. Ini penting kerana vaksin itu langsung tidak mengandungi virus COVID-19. Hanya resepi tersebut dan tidak mungkin mengubah DNA kita kerana bahagian sel kita yang mengandungi DNA kita iaitu nukleus langsung tidak terlibat dalam proses ini. Saya bagi contoh. Dalam sebuah rumah, semua ahli keluarga di dalam rumah ini tidak pernah makan atau lihat nasi lemak. Pada suatu hari, si isteri berkata, nak makan nasi lemak lah, tak pernah makan nasi lemak. Si isteri memberitahu si suami di dapur, sayang, boleh buat nasi lemak? Malangnya, si suami ini tidak pernah lihat pun nasi lemak. Si isteri pula mendownloadkan resepi nasi lemak dan memberitahu kaedah memasak nasi lemak kepada si suami. Kukus nasi dengan santan, daun pandan, goreng ikan bilis, tumis sambal dan sebagainya. Ramuan memang sudah ada di dalam dapur. Si suami memasak nasi lemak dan menghidangkan. Dapur tidak berubah, rumah tidak berubah, keluarga di dalam rumah itu pun tidak berubah. Yang berubah sekarang hanyalah mereka semua ada pengetahuan mengenai nasi lemak.
Rasa lapar pula sekarang cakap pasal nasi lemak. Kau nasi lemak ah? Hungry ah? No. Tak ada. Tak ada. Wah ni susah nak mula ni. Macam mana nak bahaskan ni? Okay, tak ada. Tak ada microchip dalam vaksin. Bumi ni sfera, bukan leper. Tak ada. Okay. Bill Gates ni dulu program Windows-nya banyak virus. Sekarang dia yang menyesal, tak insaf, dia nak tebus dosa. Sekarang ni dia dah menyumbang banyak kepada usaha-usaha memerangi wabak COVID-19. Dia tak ada masa nak install microchip ya. Tak ada masa. So memang tak adalah microchip dalam vaksin tu. Ini adalah satu pemikiran yang amat berbahaya. Memang, kebanyakan orang yang dijangkiti COVID-19 akan sembuh. Tetapi penyakit ni ada komplikasinya. Ya, vaksin pun ada kesan sampingan. Tetapi secara keseluruhan, kebanyakan kesan sampingan adalah sementara dan ringan. Berbanding dengan komplikasi COVID-19 yang terdiri daripada kerosakan paru-paru, hati, jantung dan lain-lain lagi yang mengakibatkan kemudaratan jangka panjang. Komplikasi seperti ini akan memakan sumber kesihatan yang banyak untuk mengubati dan menyelamatkan pesakit. Tepuk dada tanya selera. Jika anda ada pilihan sama ada anak anda dijangkiti polio atau menerima vaksin polio untuk mencegah polio, yang mana lebih selamat? Kalau kita boleh mencegah rumah kita daripada kebakaran, bukankah itu lebih baik dan bertanggungjawab daripada hanya meminta pertolongan bomba bila rumah sudah terbakar? Sekian saja buat masa kini. Harap maklum dan selamat mengambil vaksin. Terima kasih.